وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muka surat 117 keduanya jika hendak dibandingkan memang tidak dapat dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia adalah sebagaimana apabila dicelupkan sebuah jari ke dalamnya daun, maka titisan air yang terletak di jari itu diumpamakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh seluruh manusia dicampur semuanya bermula daripada ilmu yang ada pada diri manusia yang pertama iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan seluruh manusia baik yang terdahulu, yang sekarang dan yang akan datang. Sehingga manusia pada akhir zaman dia itulah pada hari kiamat. Dengan itu sungguh tidak layak dan tidak patut sama sekali jika seorang sahaja berbangga dengan ilmu yang ada pada dirinya, ilmu yang sedikit sahaja yang ia dapat ketahui dan dapat mengerti pun sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Kita masih lagi berkaitan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Masih berdasari barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhan. Walaupun itu di sudut logogi, di sudut bahasa, seluruh ulama kita yang mengetahui tentang riwayat ini, sama ada yang membawa riwayat ini diterima ataupun menolaknya. Tetapi yang disepakati cara membacanya adalah man arafa rabbahu, bukan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Perbahasan yang pertama itu pada nafsahu, man arafa nafsahu, tidak dibaca man arafa nafsuhu, tidak juga dibaca man arafa nafsihi. Yang ini kita perlu ketahui juga sebab bukan sekadar kita biasa dengar dan maknanya barang siapa yang telah mengenal dirinya maka sesungguhnya dia mengenal Tuhan. Itu terjemahan, tapi hakikatnya, praktikalnya diri kita. Kalau dibaca man arafa nafsuhu, tidak dibaca nafsahu, nafsuhu, dia akan menjadi mubtada. Bila jadi mubtada, dia sudah besar. Jika jadi subjek, bila jadi subjek, terjemahan dia pun tak tepat. Sebab subjek pada nafsuhu jadi sendirinya itu. Barang siapa yang telah mengenal sendirinya, mustahil kita mengenal diri kita sendiri tanpa melalui ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beri terjemahan demikian apatah lagi nak dibaca nafsu. Dibaca nafsahu disebabkan nafsahu itu jadinya objek, maka terjemahannya dirinya, maka dia tepat. Cuma yang perlu kita ketahui di sini, man arafa nafsahu, barang siapa yang telah mengenal dirinya, sebab arafa di situ pasti telah mengenal nafsahu, dirinya. Maksud diri ini di sini adalah dia perlu mengenal diri dia pada jiwa, pada roh, pada nafs, pada hati, dan termasuk dirinya suatu dalam barzah. Dia perlu mengenal dirinya suatu di asal perjalanan itu. Dan dia perlu mengenal juga dirinya suatu berada dalam alam arwah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku sudah Tuhan kamu? Disebabkan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu alastu bi rabbikum, sebab ada mubal. Jadi kalau dibaca man arafa nafsihi,
Tidak tepat disebabkan kalimah nafsihi mesti ada harf hujjah. Jadi pada man arafa tapi itu tidak ada harf hujjah. Hujjah macam ada, fi, tak ada itu. Tetapi fungsi pada nafsihi di sini adalah sama. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kita alastu bi rabbi. Di situ dalam menjadi bi rabbi. Kita boleh jadi bi rabbahu. Kesalahan di sudut tata bahasa Arab. Rabbihi. Jadi dikatakan rabbikum. Jadi kalimahnya rabbikum adalah sama juga seperti mana rabbahu. Maknanya dirinya. Jadi apa maksud di sini? Maksud di sini adalah di sudut pada Allah. Dia mesti ada satu wasilah. Wasilahnya seperti mana yang kita dengar tadi. Itulah berkaitan dengan ilmu. Sebab di sudut akidah sunnah wal jamaah, kita tak boleh mengenal diri kita. Man arafa nafsa, barang siapa telah mengenal diri dia, tidak boleh difahami tiba-tiba kenal diri. Tapi kata ulama, dia mengenal melalui wasilah. Wasilahnya siapa? Ilmu tadi. Sumbernya siapa? Kata ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia sudah akidah dan juga dia sudah tasawuf begitu. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka hendaklah kamu tahu mana wasilahnya melalui jalan ilmu. Bahawa tidak ada Tuhan yang disembah mereka. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang-orang yang telah diberi ilmu, orang-orang yang Allah beri ilmu, maka menunjukkan bahawasanya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala wasilahnya ilmu dan bukan wasilahnya diri kita. Jadi apa maksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tidak ada barang siapa yang mengenal dirinya atas dasar ilmu. Kenapa? Disebabkan Yahudi pun kenal diri dia manusia. Allah pun Tuhan dia. Begitu juga Nasrani yang duduk-duduk. Begitu juga manusia pun mengenal diri dia. Bahkan di kalangan ahli falsafah pun kita tentang nafs diri manusia itu berjilid-jilid kitab. Maka hari ini pun manusia mempelajari tentang kemahiran hidup, nak kenal diri ini siapa. Bahkan dalam sains pula cerita diri manusia sekian-sekian mengikut pada kerjaan sains. Itu apa semua? Untuk membawa diri kita ini dengannya wasilah ilmu. Tetapi oleh kerana dia ada kaitan Islam dan beriman, maka dia tidak akan sampai mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kerana wasilah yang dimaksudkan mereka itu adalah wasilah pada ilmu insaniyah, ilmu insan. Kerana dia mesti berwasilah ilmu itu kembali pada Rabbah Tuhan dia. Jadi maksudnya barang siapa yang mengenal diri dia didasari dengan ilmu yang Allah beri, yang dipelajari, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya melalui jalan ilmu. Seperti mana turun di Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nafsah mengenal diri dia, jiwa, hati, ruh dia. Lalu bila dikaitkan faqad arafa rabbahu, maka bukan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan saja, tapi juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta yang Maha berkuasa. Yang kita belajar Asmaul Husna, kita belajar sifat 20 wujud bekerja Allah, sifat 20 pada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib. Kemudian pula ada sifat nafsiyah yang salbiyah, yang ma'nawiyah, yang ma'nawiyah. Sebagai ulama menambah lagi sifat pada hakikiyah, idofiyah. Kemudian pada mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bukmun, umyun, tumun. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala buta, dia peka. Mustahil bagi Allah itu jahlun, dia bodoh. Dan harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada yang terlibat atas kehendak iradah atas sifat Allah al-ali berbuat. Jadi bila dia kenal ini, baru dah dia kenal sesungguhnya itu Allah, maka dia kenal diri dia. Tapi kalau dia tak kenal sesungguhnya diri, dia belum kenal diri dia sebenarnya.
Sebab apa? Mesti dihubungkan. Oleh kerana itulah dalam akidah kita, belajar mengajar kita, sungguh-sungguh agar kita pun kenal sungguh-sungguh. Disebabkan kalau sekali kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak kenal diri kita. Bahkan mustahil orang tu kenal diri, tetapi tak kenal Allah. Lalu orang kafir itu mengenal diri dia. Kenapa dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana bukan ilmu wasilah daripada Allah. Wasilahnya apa yang mereka syahwat, kekufuran, kebatilan. Bahkan ada antara mereka itu mengenal diri, tapi bagi mereka tentang yang Tuhan, tidak ada Tuhan. Yahudi Nasrani itu mengaku jadi kafir tapi tidak musyrik. Disebabkan mereka mengenal Allah sebagai Tuhan. Macam orang Yahudi itu. Tapi dia nak kenal macam mana? Dia nak macam mana? Sehingga mereka pun mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ada. Orang Nasrani pun mengenal Allah. Cuba mengenal Allah macam mana Allah. Lalu dia memasukkan Isa itu dalam Allah. Dan kedua-duanya disebut Allah dalam Quran. Maka dia kafir. Tapi kenapa tidak disebutkan musyrik? Disebabkan tak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Isa itu Allah itu Isa, dia juga Ahad. Dia kafir. Begitu juga pada zaman Rasulullah, Nabi pun tulis surat sampai ke Raja Romawi, sampai ke tulis hampir-hampir masuk Islam. Yang dihasut oleh menteri-menteri dia tak jadi masuk Islam. Dia mengakui Rasulullah dan Nabi dia. Dia akui Allah Tuhan. Raja Romawi Nasrani. Kemudian pula dia tak mau masuk Islam dan dia pun menutup kebenaran Rasulullah SAW. Maka dia tak syirik, dia tak musyrik, dia kafir. Ada seorang ulama mengatakan bahawa yang kafir tidak semestinya musyrik, tapi semua musyrik pasti kafir. Maka itu begitu. Kaedah yang begitu. Disebabkan apa? Kafir itu mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia menolak yang ada kaitan daripada Allah. Seperti mana contoh, dia mengakui Allah Tuhan, tapi tentang Nabi Muhammad dia tolak, dia kafir. Seperti mana orang Islam itu yang difatwa kepada ulama, salah satu tanda kekafiran apabila seseorang itu walaupun mengakui Allah Tuhan, tapi dia tak mau kenal Nabi Rasulullah, dia menolak Rasulullah, maka dia kafir. Dia tak memerlukan hadis Rasulullah, mana qaul Nabi, perkataan yang termasuk juga sunnah Rasulullah, perbuatan dia tak perlu, dia kafir. Kaedahnya walaupun begitu, kalau datang siapa pandang Allah, dia tidak musyrik, dia kafir. Musyrik ini adalah dia memecahkan keesaan Allah. Dia kata Allah bukan Maha Esa, sebab ada Tuhan selain Allah. Oleh kerana itu Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berani memberikan ampunan atas dosa orang yang sekutukan dia. Syirik itu. Mengapa kerana Allah Taala memberikannya? Disebabkan orang syirik kepada Allah hakikatnya itu kerana apa? Hakikat pada Allah, mana ada Tuhan selain pada Allah, memang tak ada. Kalau ada, orang itu tersalah sembah, Allah pun tak ada. Kalau ada, tapi memang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada Tuhan selain pada Allah, dan manusia sembah selain daripada Allah. Setelah dia mengenal Allah, itu dah nama dia musyrik. Itu sudah sebut musyrik ke sebut kafir. Dua-dua pun jalan. Sebab dia agama budaya atau kebahagiaan bukan kitab. Jadi kitab lain dia merujukan kitab dia. Beza ke situ. Bahkan kesyirikan itu tidak pernah berlaku. Mengapa? Kerana bila dia menyembahnya berhala daripada kayu, maka dia telah menzaliminya hamba Allah. Kayu itu. Sebab kayu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disembah dikatakan itu ilah Tuhan. Dia tak kata Allah, sebab dia akui ada Allah. Disembah yang lain. Uzza, Lata, Manat, Hubal. Itu yang disebut oleh orang musyrik itu. Disembah. Yang disembah daripada kayu, daripada batu, ada pokok pun disembah. Maka itu semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala Allah bertasbih. Lalu itu masuk syirik mereka. Yang mereka telah menzalimi yang makhluk Allah.
Oleh kerana itulah di akhirat ini semua orang akan bangkitkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hamba-hamba ini bersalah. Kerana apa? Mereka mana pernah ada dakwah agar mereka diibadahi disembah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahawa makhluk ini Allah hidupkan agar Allah mengadili mereka. Kerana apa? Ya Allah, adililah kami. Kami tidak pernah memerintah agar mereka menyembah kami. Adililah ya Allah. Mereka telah menzalimi kami. Itu hakikat kesyirikan. Tapi di sisi Allah, syirik itu tidak ada sebab dia bukan bersifat wajib. Syirik bukan wajib. Syirik itu dia faham. Sebab apa? Sebelum manusia dia roh dan jasad itu datang ke bumi, mana ada kesyirikan. Bahkan ada alam arwah tidak ada cerita kesyirikan. Dan bahkan cerita pada zamannya sebelum ada manusia dan jin pun tak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesyirikan ni bila roh dan jasad ada di muka bumi ini. Adam alaihi salam tak pernah buat syirik, anak-anaknya, cucu-cucunya tak pernah buat syirik. Bila bermula syirik? Pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh. Ilusi. Syaitan bisik. Ilusi. Lalu mereka pun buat. Mereka pun lukis. Dan disembah. Jadi yang mereka sembah itu hakikat. Jawapan bukan hakikat. Kerana memang tidak ada Tuhan mereka Allah. Lalu mereka sembah siapa? Mereka sembah nafsu balik. Itu seperti mana orang Bani Israel dulu dia sembah patung dulu. Dia sembah siapa? Dia sembah di nafsu di balik. Hakikatnya patung dulu daripada emas ke daripada besi ke tetap di makhluk Allah yang kita spiritual. Hakikatnya mereka tak menyembahnya ke patung itu sebab patung itu hamba Allah. Lalu hakikatnya juga kembali mereka menyembah nafsu itu. Jadi disebabkan itulah mereka disiksa atas perbuatan mereka. Adakah yang lembu tadi yang mana dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun dia disembah, batu disembah, adakah mereka diazab oleh Allah? Jawapannya tidak. Kerana itu pun bukan mukallaf, yang mukallaf adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini termasuk ilmu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu juga. Agar kita tahu di perjalanan akidah Islam. Perjalanan itu perlu kita ketahui. Disebabkan ulama yang saja orang Islam yang mengakui Allah, dan mereka pun tidak mahu mensyirikkan Allah. Tapi sebahagiannya mereka ingkar, mereka tolak. Tetap dia kafir juga. Seperti mana juga dia mengingkari tidak ada keformulan suara. Tapi tidak ada satu kebantu Allah. Dia kafir juga. Dia musyrik. Dia tak musyrik. Dia tak syirik. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi termasuk dari ilmu yang dimaksudkan di sini. Dan bila seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya ilmu dengan belajar. Cuma pembelajaran di sini banyak pada bahagian-bahagian. Sebab kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memberi ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu kepada kita bukan satu kewajiban kepada Allah, harus pada Allah, kerana dia termasuk pada sifat yang jahizun, kembali daripada ahad wahid. Tetapi dikaitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal ini pada af'al perbuatan, bukan pada zat, bukan pada sifat. Tetapi af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan Allah kembali daripada wahid dan ahad, kerana kita bergantung pada makhluk. Maknanya menjual dan bahawasanya Allah nak bagi kita ilmu, dia tak bergantung kepada sesiapa pun untuk kita tahu sesuatu. Lalu Rasulullah SAW bukan satu wasilah, Nabi wasilah ada kata Allah, dan Allah pun Nabi ajar ilmu kepada kita pun harus tidak diwajibkan. Harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu daripada asal. Faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhan. Rabbahu di sini menunjukkan bahawa tak sama Rabbu. Rabbu kenal Allah sebagai pencipta selesai. Tapi dibaca Rabbahu kembali balik nafsahu atau balik makna menunjukkan bahawa dia kenal Allah, bukan sekadar pencipta. Tapi kenal yang saya sebutkan tadi, namanya, sifat wajib dia, sifat mustahil dia, sifat harusnya, itu yang ada dalam kandungan ilmu sifat 20 tu.
yang dibuat disusun oleh Imam As-Sanusi, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Razi, susun. Kita tak ada sebab kitab yang saya tiba-tiba 20 jilid dan ulama Afrika, Imam Sanusi pun ringkaskan. Itu siapa untuk kita belajar. Dan sebahagian ilmu itu apabila dikembangkan jadilah sebuah kitab. Yang kita belajar adalah tidak ada yang syariat ini adalah daripada apa yang dikaitkan dengan akidah Islam. Sebab dia tak lagi langsung. Dia tak lagi langsung. Sedikit pun tak langsung. Kerana akidah yang tersawab adalah akidah Sunnah wal Jamaah. Yang muktabar, yang muktamad. Bila kita dah ada ilmu tentang hal ini, kita pun nak kenal dia diri kita. Maka dikaitkan mengenal Allah. Tetapi orang akhir zaman, dia mengakui dia kenal dia Allah. Sebab dia dah kenal diri dia. Tapi salah lagi. Disebabkan dia tak jazam. Jazam yang tekuk. Bahkan disebabkan dengan video pun dia dah boleh ubah akidahnya. Kerana video 2 minit je. Asalnya dia berpegang di sudut. Dia berpegang akidah dan sunnah wal jamaah. Dan oleh kerana dia untuk bagi tengok dari YouTube Ustaz ni, doktor ni, profesor ni, kerana dia tertarik cara dia bercakap. Dalil hujah. Terubah akidah. Apa maksud dia tidak jazam? Sebab akidah kita mesti jazam dan tak boleh taklid. Apa maksud taklid? Ustaz tu cakap itu, terus kita nak terima dan taklid dia bercakap. Itu tidak dibenarkan dari sudut akidah. Kerana apa? Sebab dia bukan dalam mustahil dan imam di sudut akidah. Yang boleh kita taklid itu Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Al-Razi, Imam Al-Ghazali. Itu semua kita boleh taklid. Mereka Imam Muhyiddin Ibn Arabi, Juwaini, Al-Haramain itu semua. Sebab dia adalah imam akidah. Sifat itu perlu kita taklid pada Imam As-Sanusi. Taklid. Tetapi kalau Ustaz cakap tak taklid, seperti mana contoh ada satu video. Saya tidak tahu. Moga harap orang zaman itu dah berubah akidah kerana dalam video itu. Cerita tentang ayat Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Di atas. Kemudian dia istawa ataupun dibaca istawa. 'Ala al-'arsy. Di atas. Jadi pembahasan itu apa maknanya istawa atau istawa itu? Jadi orang kata perbahasan ini sebenarnya itu nombor 2, pada hakikatnya tanzih itu nombor 1. Jadi ustaz kita tersalah, dia nak takwil, ada yang tak mau takwil. Cuma tanzih dia lupa. Tanzih adalah memuji ke Allah daripada jauhar, arat, jisim, bertempat, lembaga tersebut, berubah, bergerak di atas, turun bawah, naik atas, bertempat seperti mana di atas saja. Kena tanzih jika Allah disifati dengan sifat demikian. Sebab itu semua sifat makhluk bukan sifat Allah. Dan sifatnya Ustaz itu adalah dia menyatakan perbahasan ulama ini. Ada ulama mengatakan wajib takwil. Sebab kalau tak takwil kita tak tahu dalam maksud dia apa. Sebab Quran boleh ditakwil je. Lalu bila ditakwil maksud Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa di atas arsy. Tapi maksud bukan bertempat, cuma berkuasa. Perintah atas, tapi bukan juga Allah di atas. Itu takwil. Yang kedua mengharamkan takwil. Bila dia haram takwil, dia pakai zahir ayat. Maknanya juga Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman istawa antara arsy. Ada arsy, ada atas. Maknanya juga bertempat Allah. Cuma nak kata istawa tak apa. Itu yang ada terjemahan kita pun kurang tepat. Sebab dia kata bersemayam di atas. Maksud bersemayam adalah tengok kamus Melayu. Sebab dia tulis bahasa Melayu. Maknanya berduduk tinggal. Ada arsy di atas. Lalu kita pun faham Allah berduduk tinggal di atas arsy. Istawa berduduk tinggal. Bersemayam di atas arsy. Habis akidah. Tanpa disedari. Tanpa disedari. Kerana apa? Dia tak mau takwil. Tapi bila tak mau takwil, dia terjemahan. Bila nak terjemah, sebenarnya salah. Disebabkan takwil, terjemah mau tak boleh. Lalu bagaimana nak memberi maksud Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa? Istawa tetap istawa, dibaca istawa. Maka tak boleh takwil. Maksudnya apa?
Allah Subhanahu wa taala istawa ala arasy. Itu sahaja atau kita ada sunnah wal jamaah. Cuma masalahnya dia lupa nak sebut tanzih. Maksud tanzih iaitulah Allah Subhanahu wa taala menyerupai Allah. Makna Maha Suci Allah pada menyerupai Allah. Lalu bila dia tak takbir, dia pakai zahir ayat. Lalu dia nak kata apa? Allah Subhanahu wa taala berduduk tinggal berada dia besar bersama sifat dekat atas. Apa maksudnya tu? Ini atas tu. Mana dia tak tanzih menyuci ke Allah daripada berduduk tinggal berjauhan ke Arab. Jauhan ke Arab ni maksudnya adalah bertempat. Bila bertempat juga Allah memerlukan makhluk. Sedangkan Allah kata kepada orang ini dia maha kaya. Mana ulama kata maksudnya maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala tak berkehendakkan makhluk. Lalu kalau dia bertempat, berkehendakkan tempat, berkehendakkan makhluk. Jadi, moga-moga orang tak terpengaruh walaupun di Imam Masjidil Haram sekalipun yang ceritakan. Apa maksudnya? Soalan dia sudah kita. Itu yang maksudnya sekadar balik tengok video 2 minit pun boleh ubah. Itu bukan aliran akidah dari sunnah wal jamaah. Itu kita ketahui. Sebab bila dah bawa Allah pada tempat, itu bukan sunnah wal jamaah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tak pernah disamakan makhluk. Kalau kata Allah bersemayam tinggal di atas, ada di atas tu, makna menyamakan seperti mana raja di atas tahta dia. Itu. Jadi kalau begitu akidahnya, jangan disebutlah berkaitan man arafa rabbahu, man arafa nafsahu. Lagi satu mereka pun nolak kata-kata man arafa nafsahu. Mereka kata ini batil, tak ada usul semua. Oh mereka tolak. Kita tak kata ni hati Rasulullah, kita kata ni dasar akidah. Boleh saja disebutnya dasar akidah dengan macam-macam nama. Uluhiyah, rububiyah, asma' husna Allah Subhanahu wa taala, nak sebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, disebut kata orang macam yang belajar tadi ikhfa hakiki idgham ala guna kan usul fiqh pun ada istinbat ada hukum ada uruf, ada qaul sahabat pada pengambilan ijma' ulama. Jadi masalah istilah itu mulai disebut. Begitu juga mana arafa nafsahu itu disebutkan jadi satu kalimat itu. Tahu dasar yang tidak dasar tasawuf ada itu. Tapi ada orang menolak tak apalah dia nak menolak tak hujah ni. Cuma kita jangan demikian. Kerana apa? Jangan semudah-mudah kita taklid. Itu tidak diperbolehkan di surah kita. Kalau bapa kita ajari, man kau kena kenal Allah. Dia mesti kenal Allah Ta'ala di mana man? Allah Ta'ala di mana? Di mana-mana lah. Kalau di mana-mana tempat pembuangan sampah, tempat kotor Allah ada. Kita ada sampai begitu. Lalu apa yang lalu di mana-mana? Ilmunya itu jawapan di sunnah wal jamaah. Tapi dia zaman kau kena tahu bahawa Allah bukan di situ, di sana, di mana-mana. Allah berada di atas arasy, di langit semua. Jadi anak kalau faham dia berakidahnya ahli sunnah wal jamaah, dia tak ditaklid dengan akidah bapa dia. Itu maksud dia dilarang jangan taklid. Tak apa bapa nak akidah gitu dia mungkin dia mufti juga. Tapi walaupun nama mufti tak boleh taklid juga sebab dia bukan mujtahid pada akidah. Disebabkan kalau itu dia belum kenal Allah sebenarnya. Kalau tak kenal Allah dengan cerita mesti dia tak kenal diri dia juga. Kalau ikut kita lah. Maknanya kalau salah dia mengenal Allah mesti tak kenal diri dia. Sebab kalau dia kenal diri, dia kenal Allah betul-betul mesti kenal diri dia. Kaedahnya begitu. Ketiganya ialah seluruh ilmu yang ada semua pada semua insan walaupun sedikit sekali dibandingkan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu Allah. Sumber dia. Kerana apa kita sebut demikian? Disebabkan semuanya kembali kepada ilmu Allah atas apa yang ditetapkan. Cuma ilmu itu ada dalam diri kita, kita tahu. Maka dia adalah kudus, dia baharu, dia makhluk. Tapi sumbernya mesti kembali kepada ilmu Allah yang kuat. Maksudnya, contoh,
seorang Nabi, seorang Rasul, manusia pilihan di sisi Allah. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pilihan. Dan Allah memilih mereka bukan sekedar mereka kena hidup dulu, tengok akhlak, bagaimana macam akhlak Rasulullah, akhlak dia bagus, akhlak dia luar biasa. Allah memilih Nabi. Mana baru memilih, itu bisa dari sunnah akidah, dari sunnah wal jamaah. Ulama akidah dan sunnah wal jamaah mengajar kita begini, semua sekali makhluk ada mana maksud memang ada. Nabi katakan Allah, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Lalu kita ada, Allah menghadirkan, Allah mewujudkan. Itu disebut sebagai fatil, khaliq. Itu makhluk fatil dengan khaliq. Sama kata Abdullah bin Abbas. Lalu kita tidak ada, lalu Allah hadirkan. Itu satu. Yang kedua adalah kita telah ada dalam ilmunya Allah yang berdiri asali. Dan ulama kita dalam sunnah wal jamaah mengatakan kedua-duanya betul. Kerana apa? Kerana memang kita tak pernah ada, lalu Allah hadirkan kita. Maka itulah wujud pada arah, fizikal, jisim, jauhar, wujud. Seperti mana contoh matahari di mana? Di langit. Bumi di mana? Bumi di mana? Sebab apa? Kalau orang angkasa, orang ini angkasa sendiri, dia tengok bumi, dia tengok bulan, dia tengok matahari, dia boleh lihat suara, semua dekat langit. Semua dekat langit. Jadi bumi ini di mana? Di langit juga. Sebab kan ada di situ, kata gambar, video. Ini bumi, ini bulan, dan matahari lebih besar. Ini Zuhal, Mustari. Lalu semua kalau ditengok ada di sudut satu gambar alam semesta itu semua di mana? Semua di langit. Jadi bumi ini adakah kita nisbah bumi juga di langit? Kita tak perlu nak cakap langit atau tidak. Yang kita tahu bumi bertempat itulah sudah. Matahari bertempat. Sebab kelima orang Arab ini bila menyebut langit dosa adalah menunjukkan kepala diangkat di atas. Dan orang yang berada di bumi, dia tak boleh kata bumi itu di langit sebab dia dah ada di bumi. Lalu dia tengok matahari, bulan betul di langit. Tetapi kalau orang yang berada di langit tengok bumi, lalu dia kata bumi di langit, bulan pun di langit. Sebab dia pun berada di langit. Lalu soalannya, kalau dia ada langit, pasangannya apa? Langit dan bumi. Ini adalah bumi. Al-Ardi. Dan perkara itu kata orang tak terjawab. Paling susah nak tahu. Yang boleh jawab adalah kasyaf di kalangan orang tasawuf. Kerana apa kata orang, sebenarnya bumi kita adalah seperti mana satu ilusi. Perjalanan sementara ilusi. Apa maksudnya? Hakiki itu memang ada. Di perjalanan kita melalui beberapa fasa. Yang mana perjalanan kita sendiri semua telah ditentukan oleh Allah. Perjalanan dan pergerakan masa ke zaman itu terikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di sini tidak lain kerana asal muasal kita pun daripada sini tanah tadi. Asal muasal kita. Lalu disesuaikan tempatnya di sini katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memilih bumi tempatnya juga di sebelumnya Allah cipta manusia untuk hidup. Jin pun hidup di bumi. Jadi disebut bumi dan langit. Langit dan bumi. Sebab Allah menyebut as-sama'i wal-ardi was-sama'i. Maka menunjukkan langit dan juga bumi dan langit. Dia menjadi pasal. Allah cipta begitu. Cuma yang perlu kita ketahui di sudutnya, Al-Khawf kata ulama hari-hari kasyaf katakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi agar kamu mengetahui jasmaniah kamu, diri kamu. Lagi agar kamu mengenal roh kamu, rohani kamu. Itu di sudut tafsir tasawuf. Jadi maksud yang apabila kita melihat langit, itu sudah melihat sebuah kerohanian di atas perjalanan. Mengapa agaknya?
Sebab Nabi pernah sampai atas sana, Nabi tak kata kosong, Nabi kata penuh dengan malaikat. Kita nampak kosong. Nabi kata, setiap lapisan langit bakal muda Nabi dah masuk ke langit itu, Nabi dah kata, semua sejam sujud, semua pergi. Ada yang solat, ada yang rukuk. Dengan jarak 4 jari ni kata Rasul. Satu hari riwayat dia, satu jengkal. Itu Imam Abu Hanifah ambil 4 jari. Imam Syafi'i ambil satu jengkal. Dia punya bukakan kaki itu. Macam bukakan kakinya malaikat. Sebab Rasulullah kata, aku melihat kita solat ni macam malaikat solat. Dia desak, buka kaki juga. Cuma Nabi tak sebut buka kaki bersama mana. Buka jari satu jengkal, istirahat. Lalu cerita yang apa di sini. Lalu ulama kita menyatakan bahawa setiap Nabi nampak. Maka itulah disebutnya rohaniyah, kehidupan rohani. Lalu roh kita itu dalam rohaniyah. Kerana kalau kita ada roh, kita tak nampak. Macam malaikat semua dah ada rohaniyah pun tak nampak. Tapi dia ada roh. Itu dia sudah tasawuf. Jadi oleh kerana itulah ulama kita di sini bahawa tidak ada itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah sebagainya ulama kita mereka mengatakan bahawa ilmu ini bukan sekadar berada di bumi, dipelajari di sana sini, tapi ilmu berada di langit. Ilmu itu lebih banyak lagi berada di langit. Kerana apa? Sebab kitab dia dekat langit semua ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut kitab tu. Apa sebab ilmu manusia semua Allah Subhanahu Wa Taala dah kata fi kitab maktub. Dia ada dekat langit sana dah tertulis. Lalu maksudnya kata ulama kita bahawa ilmu yang kita ada, kita belajar bagaimana buat, itu semua kita dapat Allah. Kata ilmu dia yang asali. Apa maksudnya? Iaitu ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar dia pilih Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Adam. Bukan sekadar pilih Nabi Rasul. Dia pilih ilmu, dia beri kepada mereka. Sehingga semua sangat-sangat mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bimbing manusia? Lebih-lebih lagi perlu kita belajar daripada para Nabi Rasul adalah bab qada dan juga qadar. Kita tak boleh belajar bab qada qadar ini melalui kaedah bahasa Nabawi semata-mata. Atau orang kata qada ni qadar semua dah ditentukan oleh Allah, tapi dia tak tahu beza qada dan qadar. Tak boleh juga, kena takut. Satu hari Rasulullah SAW jalan masuk ke dalam satu gua bersama para sahabat. Dan keadaan gua itu bila-bila masa boleh runtuh. Dinding dia dah singgit. Macam kita sendiri kalau rumah tu dah singgit. Dinding betul-betul singgit dah. Kita nak dalam situ, takkan nak berjalan relatif, laju-laju dah. Seperti mana contoh jambatan nak runtuh. Kalau kita ada peluang boleh laju-laju jalan, sebelum dia runtuh, laju-laju dah. Sebab dah nampak tanda-tanda dia boleh runtuh. Akal kata boleh begitu. Sebab akal boleh memandu satu kefahaman juga. Allah bagi. Dan Rasulullah pun bila berjalan jalan, laju-laju dia. Dia nak habis selesai jalan dalam mulut. Nak sampai ke hujung, keluar. Lalu sahabat pun tengok selesai. Tanya sahabat, ya Rasul, adakah kau lagi pada tadi? Rasulullah kata, aku lagi daripadanya qada menuju ke takdir. Maknanya qada dengan takdir, qada dengan qadar besok. Aku keluar, aku lagi pada qada menuju ke qadar. Apa maksud qada? Qada ini benar-benar akan berlaku. Allah dah selesaikan, Allah pilih. Maknanya kalau Allah mengendaki dia runtuh, itu akan kotor dah. Tapi kalau sekiranya belum runtuh, itu qadar sebab belum berlaku. Itu yang kata Nabi, aku lagi pada kotor pergi ke qadar. Macam kita pun kena belajar itu. Apa maksudnya? Sebelum dia berlaku, kalau berlaku nanti, kita juga yang terasa sakit, kita juga yang terasa siksanya. Lalu oleh kerana itu, jangan pergi ke situ. Pergi ke qadar sebab tak berlaku. Seperti mana contoh orang, kalau kita pun pandai dalam kita bawa motor,
Kita tahu motor laju-laju, walaupun motor kita boleh bawa laju-laju. Disebabkan apa? Kita tahu kalau aku tersilap langkah tersalah pandu, motor ni accident pada riu badan motor tu berlaku. Lalu sebelum dia berlaku, pergi ke kodam. Maka janganlah nak berdoa, jangan nak laju-laju sebab jangan sampai berlaku itu kecuali malam tak terbawa kita bawa elok-elok, orang pula nak kita. Itu dah ketentuan Allah Ta'ala tak kita. Seperti mana contoh paling mudah adalah sakit. Sekarang kita sihat. Lalu Allah kata, "Kulu wasyrabu wa la tusrifu." Kamu makan, kamu minum, tapi jangan lebih-lebih. Kulu min thayyibat, kamu kalau makan yang itu. Lalu kita dah tahu dah, ini memberi mudarat. Bahkan bukan makan minum benda lain, kalau ambil ni mudarat ni. Ini jadi mabuk ni. Ini hilang akal. Ini rosak badan, ini rosak paru-paru ni. Sebab apa bila dah berlaku di dalam dia, maka nanti kita menyesal. Sebab kita disebut cari penyakit. Lalu sebelum dia berlaku, pergi ke kodam. Kodam tak berlaku lagi. Itu maksudnya, jangan pergi ke situ. Jangan makan yang tak elok. Jangan makan yang tak baik-baik. Sebab Allah kata tayyibat. Jangan lebih-lebih makan, nanti sakit pula. Jadi kena tahu sebab ini pun kata ilmu pengetahuan sebab yang dikaitkan di sini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka yang bersemangat nak tahu caranya mengenalnya dan yang menuntut ilmu. Barulah kita nampak pokok itu apa, qadar itu apa, maka beriman kedua. Ada kalanya kita tahu ini semua ketentuan Tuhan, ketentuan ilahi dia, ketentuan yang mana saya rasa qadar lah. Tapi kalau ada ketentuan yang berlaku itu pokok pun kepada itu pasal kita boleh lari kepada seperti mana Umar Al-Khattab dia sampai ke Syam. Dia masuk satu langkah orang tahan. Ya Umar dia masuk satu langkah dia masuk. Mengapa? Kami di Syam diuji dengan wabak. Lalu Sina Umar kaki dia langkah pada ke belakang. Bila dia langkah, dia tak berada di Syam. Orang tanya sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi yang tanya dia pun nak syahid juga. Kena wabak. Sebab dia lawan. Dia kata, kalau kena datang dia Allah. Wafat dia kena wabak. Ya Umar, adakah kau nak lagi pada takdir Allah? Ya, aku lagi pada takdir. Sebab pokok maknanya wafat dah berlaku itu pokok. Sekarang ini tempat mana yang belum berlaku. Itu jadi kuadrat. Apa lagi pada kuadrat? Seperti mana contoh, kamu ada kambing. Bukit pertama banyak rumput. Bukit kedua tak ada rumput. Lalu kamu nak bagi kambing kamu makan rumput yang mana? Bukit yang mana? Bukit yang pertama lah ada rumput. Mana pun tunjuk apa? Kodar di situ sebab kotor tak ada rumput dan belangku tak ada rumput. Mana kamu akal pun bawa lagi kambing kamu ke kodar. Tak bawa lagi ke kotor sebab tak ada rumput. Bawa di faham. Walaupun dia faham, dia masuk juga, mati dia. Kena wabak. Itu. Jadi jangan dilawan sebab wabak itu bukan makhluk yang boleh nampak. Tengok-tengok mati kan. Tengok sihat-sihat, tengok cerita Doraemon dengan yang cucu cicit dia. Tengok-tengok, mati. Kita masuk situ, kecil sangat tak nampak. Jadi maksudnya sebelum dia berlaku. Kodam dah berlaku kodok. Itu yang Nabi dah ajar kita. Aku lagi pada kodok pergi ke kodam. Mana boleh lagi diubah. Itu yang kata Rasulullah. Doa boleh diubah. Takdir bukan yang kodok. Kodam tadi. Yang mu'allam masih tergantung tu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.